Okey, pada tadi alhamdulillah auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita dapat lagi kita berkumpul lah dalam surau ini. Dan insya-Allah pada surau saya iaitu kerja sebagai ibadah, insya-Allah masing-masing pun dah tahu, dah faham daripada semalam sampai hari ini. Kita mula kita buka slot yang pertama semalam dengan akidahnya, kan, dan yang terakhir sekali daripada kunci penyucian hati daripada Ustaz Nazmi dan kata saya. Ini kerja sebagai ibadah ni dah merangkum semua dah. Nak cerita kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya ni dah cerita dah bagi sampai Z lah. Saya tak tahu nak cerita apa lagi sebenarnya. Tapi insyaAllah jadi sedikit perkongsian lah sebelum sampai pukul 12. Tak lama lah, sekejap sahaja. InsyaAllah saya nak mohon sahabat saya untuk edar kertas kita. Sebab saya tengok kadang-kadang mata tu dia layu kan, tengah-tengah masa tengah hari ni dia layu kan, dia layu kan, dia layu sikit kan. Jadinya kita edarkan kertas A4 seorang selai. Jadi kita tulis sikit je, boleh kan? Boleh. Tadi dah banyak tulis dah, tapi ni kita tulis sikit je. Mana yang tak ada pen boleh pinjam pen kawan sebelah. Kok kawan pen sebelah, kawan ada sebelah tu ada 2 pen. Kalau dia ada 1 pen, ialah memang ada 2 pen, tapi 1 tu je yang boleh pakai. Okey. Baginya sebelah kanan. Boleh? Dan bukannya nak kita cuma buat sedikit permainan, uji sikit. Saya suka bergerak. Dia bukan macam Tuan Guru Ustaz Nazmi, dia dulu atas kursi kan. Jadi saya ni banyak bergerak, jadi kena berdiri. Kalau duduk ni dia macam dia tumpu, jadi mata tu dia agak macam layu. Takutkan dia ada tiga muka dia tengok. Pertama dia tengok muka saya, muka penceramah. Kedua dia tengok muka pintu. Dan ketiga dia tengok muka jam. Berapa nak habis? Kita tengah hari dah ni, kan? Boleh? Semua dah ada kan? Baik, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah saya nak sebelum kita pergi kepada kerja sebagai ibadah ni, saya nak minta tuan-tuan dalam kertas A4 yang saya bagi ni, tolong tulis dalam masa 5 minit je. Kalau boleh fikirlah. Biasa saya buat program, saya akan bagi masa 2 minit saja. Tapi ini saya bagi masa 5 minit. Dia relax 5 minit. Saya nak tuan-tuan tulis 21 nilai yang kita tahu. 21 nilai. Contoh, sopan. Contoh, kerjasama. Yang saya dah sebut tadi, boleh dah kan? Nak saya sebut contoh lagi? Okey. Boleh kan? Boleh? Okey, saya bagi masa 5 minit je. Tulis 21 nilai yang ada dalam diri kita, ataupun yang ada kita tahu, kita tulis 21 nilai. Ini banyaknya 21 nilai. Sebab nilai ni banyak. Kalau nak ikutkan nilai pada integriti ni, nilai daripada etika ni, macam-macam nilai. 10 nilai, 20 nilai. Jadi kita sebelum kita pergi pada kerja sebagai satu ibadah, ni dah nilai kita. Boleh kan? 21 nilai.
Ada yang dah siap? Okey. Nilai yang baik. Dah? Dah siap? Belum? Sudah? Semua ada. Sebabnya nilai ni daripada kita mula semalam satu slot pertama kita dah tahu ada. Mesti ada nilai dalam dia. Slot kedua, slot ketiga, slot keempat, dan sampai pada hati tadi. Jadi ada banyak nilai apa yang ada dalam diri kita. Boleh tak? Boleh berbincang, tak masalah. Sudah? 21 je, saya tak suruh 40. Kalau 40 tu makan masa. Oh, ada abang seorang lagi. Ada. Dekat telefon tadi, ada lagi. Dah? Sudah? Rasa-rasa? Dah? Ambil ekor tadi. Ni. Dah? Sudah? Baik. Tulis 21 nilai, Pak. Ini kita bagi game sikit je. Sudah? Dapat? Macam-macam lah. Kalau ikutkan lebih daripada 21 nilai yang boleh kita tulis. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan-puan yang dapat daripada pelajaran, daripada kita punya aktiviti daripada bermula pada semalam, hari ni, dan kadang-kadang kita ni datang je kerana kita tak tahu apa yang kita buat. Jadi kita nak tulis bagi saya, buatlah inilah nilai kita sebelum kita masuk pada tajuk kita, iaitu kerja sebagai satu ibadah. Baik. Sudah? Ada yang dah? Sudah? Belum? Ada lagi yang masih menulis? Sudah? Belum? No. Tulis je. Tak ada masalah. Ini bukan nak uji ya, tapi inilah sebenarnya. Kalau boleh tulis lebih, tulislah lebih. Tak ada masalah pun. Baik. Oh, dah lebih 5 minit dah. Okeylah. Okey. Sebab saya pun ambil masa yang tak panjang untuk slot yang ini. Cuma slot ini adalah rentetan daripada slot yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai yang slot yang tadi sebab hati. Dan ini adalah yang antaranya adalah kerja sebagai satu ibadah. Mana kita hari-hari bagi diri kita ni, kadang-kadang apa itu ibadah, apa itu kerja. Kerja seperti mana yang kita buat sekarang ni lah.
Ibadah what? Ibadah. Apa itu ibadah? Adakah kita solat saja ibadah? Adakah kita solat saja sebagai ibadah? No. Banyak. Ibadah ini adalah kita bermula daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Itulah nama ibadah. Betul? Daripada itu slot yang sebelum ini, slot hati tadi, dia menuntunkan kita kepada ibadah yang kita nak buat. Dah kan? 21 dah. Masih macam tulis memikirkan lagi? No. Benda mudah. Benda mudah aja. 21. Dia tak susah, senang je. Ni benda 21 nilai ni adalah nilai yang kita hari-hari kita buat. Macam-macam kita buat. Adil, saksama, apa lagi macam-macam kerja-kerja ni. Jadi kerja yang kita nak buat ini adalah ibadah. Nilai-nilai yang kita nak terapkan, nilai-nilai yang kita nak terapkan dalam 21 nilai yang anda tulis. Kalau saya dalam program, saya akan semak betul ke tak betul ke kan. Tapi tak payah semak kali ni. Tak payah semak, okay, betul lah semua. Tulislah walaupun benda tu sama. Kadang-kadang kita kadang tulis kerjasama, adil. Kerjasama dengan adil tu lebih kurang sama saja. Gangguan, biarkan dia diam. Tak apa, tak penting. Okey, sebab saya tak nak ambil masa lama, tak boleh sebabnya ni lepas ni ada satu slot yang terakhir sebelum sampai tengah hari. Jadi saya ambil kurang lebih pun yang ini pun kurang lebih dalam setengah jam insya-Allah. Mana yang boleh saya bagi. Yang kerja benda ni mudah dan simple. Kerja sebagai satu ibadah di mana kita tahu kerja tu apa dia, kita tahu ibadah tu apa dia. Jadi ibadah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibadah ni kita bermula kita bangun tidur sampai kita tidur semula. Itu je cerita. Tapi bagaimana nak jadikan benda tu ibadah? Betul? Kita mula pada tadi iaitu dengan yang pertama tadi. Dia dah mula tadi dengan niat. Dia kena jawab tu sebab dia umur. Kalau 2 kali call nanti tak apa. Biarkan. Mengajar nanti saya call balik. Itu tak ada masalah. Baik. Mana saya tadi dah? Dah. Mulakan dengan niat. Jadi memulakan dengan niat. Jadi hadis yang kita mula belajar tadi pun kita kena mulakan dengan niat. Apa hadis kita yang mula-mula tadi? Inna amalu bil niat. Kita kena mula pun macam-macam pun kita kena bermula dengan niat. Nak tidur pun apa doa kita nak tidur? Allahumma Bismika. Ada kan? Kadang-kadang lupa ya. Biasa buat dalam masa kena tidur kita buat. Tapi bila tanya jadi ingat tadi. Tapi apa ya? Bismika. Ayat Allah. Patut. Maknanya dengan nama Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi kita tidur. Bila kita tidur pun dengan berniat, Allah dah bagi kita satu ibadah. Betul? Baik. Tidur tu tak tahulah sebab kita tidur. Sebabnya tidur ni adalah mati yang sama tahu. Jadi sebelum tidur tu kita pula kena baca doa. Sebelum tidur kita baca lah selawat, kita baca lah mengucap. Sebab apa? Kita tak tahu kadang-kadang dalam tidur. Pernah tak kita dengar orang mati dalam tidur? Ada. Kan? Tiba-tiba tak ada. Jadi kita buatlah benda itu sebagai satu ibadah. Jadi itu dah kita dapat satu pahala. Selepas dalam tidur, bangun tidur pula. Bangun tidur pula. Ada baca doa juga. Apa doa dia? Doa bangun tidur. Dia melihat tu. Kadang macam tu lah. Bangun-bangun tu melihat. Apa tu doa? Bangun tidur. Bismillah. Ada yang lupa, ada yang tak buat, tak apa. Pandai-pandai lah, mana saya nak bagi. Cari dia. Doa bangun tidur. Silakan Rul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Buat jadikan dia satu amalan. Mudah aja, bukan susah sangat. Susah ke? Ini niat ni. Sebab hadis pertama dah kena ajar dah tadi. Inna amalu binniyat wa likulli imrin ma nawa fa kana hijratuhu lidunya yusibuha dan seterusnya. Jadi inilah tidur pun kita niat, bangun tidur pun kita kena
berniat. So kita bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana alhamdulillah tu, alhamdulillah syukur. Tak apa, kita belum lagi dimantingkan lagi. Betul tak? Dah itu kita dapat pahala bermulanya di situ. Itu ibadah yang kedua. Selepas itu kita buka bangun mandi. Kalau mandi berniat tu silalah, tak ada masalah lah kan. Kalau mandi berniat. Tapi kalau kita nak mandi pun semua dia berniat. Betul tak? Even kita pun nak pergi mandi semua niat. Jadi nak jadikan ibadah kita kena mandi pun kena ada niat. Itu ceritanya. Buat kerja ni, belum kita nak mula kerja ni, kita hari-hari kita nak buat kerja ni. Betul tak? Kita nak masak, kita kena berniat. Apa niat kita? Kita nak masak. Tapi apa doa kita? Bismillahirrahmanirrahim, nak masak. Untuk keluarga kita, untuk ini. Betul? Kita nak solat, Bismillahirrahmanirrahim, aku nak mandi. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Teruskan. Jadi itu ibadah kita yang kedua. Jadi kerja sebagai ibadah bukan maknanya kita buat kerja, kita solat, itulah ibadah. Kerja kita daripada mula kita nak tidur, kita bangun balik tidur, itu adalah ibadah. Jadi kita nak duduk di atas muka bumi ini, itulah kita dengan rapat dengan kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa ingat Allah. Jadi apabila kita sentiasa ingat Allah, jadi ada apa-apa benda lain yang akan masuk. Setannya, jadi sifat-sifat amarahnya, kadang-kadang ada benda-benda itu. Tapi apabila kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benda-benda itu akan jadi sifat dulu, astagfirullahaladzim. Masalah, tak ada masalah kan? Mudah ke? Mudah aja benda-benda itu. Kena keluar duit ke? Tidak pun kena keluar duit. Nak buat ibadah ni kena keluar duit ke? Tak payah. Kan? Senang je, boleh hidup. Betul kan? Pening kepalanya ni, tapi cuba kita istighfar kepada Allah SWT, istighfar astagfirullahaladzim. Lepas tu kita zikir sedikit kena Allah, ya Allah mudahkan segala urusan tuan ini. Nak pergi kerja, nak keluar pergi kerja pakai kasut, kita kena minta dengan Allah, kita niat dengan Allah SWT. Keluar kepada rumah, ya Allah mudahkan urusan aku hari ini. InsyaAllah Allah akan memudahkan. Bagaimana yang Ustaz Nazmi cakap tadi, apa? Kalau kita berlandaskan aku adalah sunnah, kita berlandaskan akhirat, kita berlandaskan kepada Allah SWT, harta akan ikut kita. Kalau kita niat kita aku nak mencari harta, memang itu jalan niat kita. Sama macam tadi, bermula pada niat yang kita nak buat. Kan? Itu je. Sudah kehidupan kita. Semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya bila nanti saya pergi kepada Ustaz Nazmi pun dia punya apa dia, Ustaz Nazmi dah terang dah. Saya tak nak terang dah. Dia dah terang kisah dah. Itu pun sikit. Kalau dia macam-macam, imarah ada apa, yang ini ada apa, macam-macam lah. Ada sifat hati bagaimana. Panjang pula kan. Dah kita tahu kita ke sini. Tak boleh buat kerja nanti. Jadi saya ambil sedikit daripada sifat-sifat daripadanya apa yang kita kemudian itu dia sebagai satu ibadah. Kemudian terusnya kita kena sentiasa muhasabah diri kita lah, insyaAllah. Muhasabah diri kita. Wahai hari ini belum tidur, kita fikir apa yang telah aku buat hari ini. Apa yang telah aku buat hari ini. Muhasabah diri. Kan? Kadang-kadang hari ini aku buat ni, hari ini aku buat ni, hari ini aku buat ni. Jadi dalam nilai tersebut, dalam nilai yang 21 nilai yang anda tulis tadi itu, adakah kita terdapat dalam itu? Kadang-kadang hari ini aku ada silap, saya buat orang macam ni. Hari ini aku dengan orang ni, aku ada perasaan. Jadi kita kena jadi muhasabah kita sebelum kita meneruskan. Kita nak jadikan benda ini sebagai satu ibadah. Pernah tak tuan-tuan, puan-puan terfikir bahawa azan ni tak pernah berhenti walau putus saat? Pernah tak? Azan yang dilakukan azan subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya ni tak pernah berhenti walau sesaat. Pernah tak? Kita pernah tengok video. Saya tak tengok video, saya tak bawa slide dia. Ada satu video mana azan ni dia tak akan berhenti sampai hari kiamat. Kalau azan dia berhenti, InsyaAllah hari kiamat tu dia tak akan berhenti. Bermula daripada takkan nak cerita lah. Azan ni bermula daripada subuh tu, isyak ni akan sampai dekat dia lah. Dia akan maknanya bumi ni berpusing
Betul tak? 360 darjah. Dia pusing 24 jam ni. Azan tak pernah berhenti. Jadi semuanya kita bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ibadah kita 24 jam yang Allah bagi pada diri kita. Kita tak berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa beribadah. Bukan setakat solat. Solat ini adalah benda yang ternampak. Ini fizikal yang kita kena buat. Yang wajib yang kita kena buat. Ini alhamdulillah 5 waktu Allah bagi pada kita. Tapi masa Isra' Mi'raj Nabi SAW, berapa waktu Allah bagi? 50 waktu untuk salat. Tapi siapa yang minta suruh kurangkan? Nabi Musa, kau tak mampu nanti apa ni kau punya rakyat lah, orang kata apa? Umat ni, umat Nabi Muhammad ni, umat kamu akan datang ni tak mampu nak buat 50 waktu. Kamu mungkin mampu, tapi umat kamu jadi naik, turun lagi 5. Tak, itu lagi diterang lagi, tak mampu lagi. Naik, last kurang sampai 5. Sampai Nabi SAW segan. Lalu Allah, cukup dah. Takkan kalau diminta lagi pada kita tak solat macam tu. Jadi apa kita nak buat? Sedangkan kita ni hanya hari-hari bekerja, kena fikir punya pasal, duduk kat rumah, apa aku nak buat? Baru kena 2 minggu, apa aku nak buat? Betul tak? Apa aku nak buat 2 minggu ke rumah? Kalau hanya rumah duduk rumah teres, boleh berapa? Masuk belakang, keluar pintu belakang, masuk pintu depan, keluar pintu belakang, bersih. Dah habis bersih dah habis cuci dah rumah, dah habis jilat dah, apa lagi nak buat? Kipas dah hitam dah tak ada dah. Takkan hari-hari nak cuci kipas, kan? Jadinya kalau yang ada tanah, alhamdulillah lah, boleh bagi kita nak kebun bersih, kebun apa semua, tak lah. Jadi begitulah. Jadi solat itu juga adalah satu, orang kata apa? Ibadah. Walaupun dia namanya ibadah yang jelas, yang nampak, itu yang wajib lah, tuan. Yang waktu. Dan juga kenapa kita diberikan solat 5 waktu ini? Kenapa kita diberikan solat 5 waktu? Cuba anda perhatikan, kita ambil wudhu setiap kali waktu solat kan. Setiap kali itulah wudhu yang sampai ke muka kita untuk kita bersih daripada abu-abu. Salah satu daripada penyucian. Kita jarang nak cuci muka, kalau keluar muka kita waktu solat. Betul kan? Waktu solat je kita cuci muka. Lain-lain kita cuci muka? Tak. Waktu solat je kita cuci muka. Ada waktu lain kita cuci muka? Tak ada. Dan solat je kita cuci muka. Jadi untuk membersihkan, takkan nak cerita pasal sains, bersihkan liang-liang rumah yang ada kat muka-muka kita, habu-habu kat muka kita. Jadi salah satu daripadanya yang sains yang wujud. Kenapa kita orang Muslim ini ambil wudu untuk bersihkan? Maknanya membersihkan segala kotoran-kotoran yang ada di muka, ada di tangan, ada di kaki, ada di telinga, ada gitu. Kadang-kadang orang Arab ni, orang sains ni, dia kaji, kenapa orang Muslim ni ambil wudu lah? Kenapa? Dia dikaji dan dikaji. Kenapa kita kena kumur? Kenapa kita kena bersihkan hidung dalam kita berwudu? Salah satunya kadang-kadang kopi tak kena pun kepada orang yang bersolat ni. Sebab apa? Kumur dah tentu dah. Bersih hidung dah kena bersih lah. Betul tak? Itu salah satu. Kalau kan kita tak buat benda-benda macam itu, Covid pun tak tahu siapa dia tak kenal. Kau Muslim kan? Tak ada pilihan. Tak ada, tak maknanya. Kan? Dia mesti pada pergi ke Covid ni pun dia tak kenal waktu Muslim ataupun tidak. Semua. Jadi salah satunya Covid mainkan kita pun kata apa? Ini adalah satu ujian pada diri kita. Betul? Ujian. Sebelum ni tahun 60-an, 70-an, wabak apa? Kita tak ingatlah wabak dia. Cikunya dia dengan nyambuk dia sikit kan. Dia ada satu wabak. Wabak tahun yang menyebabkan sampai 2-3 tahun kerosakan ekonomi. Kan? Jadi yang ini adalah salah satu daripada wabak untuk bagi kita sedar. Kadang-kadang kita lupa ini adalah ujian daripada Allah SWT. Ujian. Macam saya semalam saya balik rumah hujan lebat. Hujan kan? Semalam hujan kan? Tapi saya hujan lebat di
saya duduk di Temuk, bulan Alif Temuk, dan hujan lebat dia tu tengah sekali dengan angin ribut. Habis kesian rumah bumbung tumbang, pokok tumbang. Kalau dia betul milion macam ni, diribut dia macam ni, dia angkut semua daripada bawah keluar dengan pokok-pokok, dengan tumbuh-tumbuh cabut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena syukurlah, tu je ceritanya. Masih ada lagi tempat tinggal, masih lagi kita menyawa. Ada rumah, dah rumah tu miskin, tapi rumahnya bumbung semua tercampur, kena timpa di pokok pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Kadang-kadang apa yang musibah yang timpa atas orang? Kita fikir pula tak? Tak tahu. Kita Allah punya kerja buat kenapa? Kan? Kita ni alhamdulillah sikit je. Sikit ni kena. Kan? Baik, balik. Baik, solat tu adalah untuk kita menyucikan diri. Kita beribadat kepada Allah SWT. Itu beribadat secara yang nampak tulus. Yang ni tak nampak. Kita tak nampak. Jika kerja kita ni dah sampai pejabat pula. Ni nak mula daripada bangun tidur ni. Kita nak tidur balik ke sampai tak? Ni dah lagi 45 minit, 15 minit dah sampai dah. Kita sampai tidur lagi balik 5 minit. Nak cerita ni jauh perjalanan kita. Kan? Kalau nak bagi, saya sebenarnya tak nak bagi ngantuk. Sebenarnya tak nak bagi ngantuk, saya nak bagi ketas, nak bagi ketas lagi, tapi masa tak cukup lah. Kan? Masa tak cukup. Kalau nak bincangkan nilai yang kita tulis tadi, nilai yang kita tulis 21 nilai yang kita tulis tadi, nak uraikan satu, rasa memakan masa juga. Okay? Jadi anda fahamlah bahawa nilai yang baik yang ada dalam diri anda, inilah yang untuk kita terapkan, yang patut kita pegang, yang patut kita buat untuk hari-hari. Inilah sebagai satu kita ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita sebagai satu ibadah. Bila kerja kita, kalau kata kerja sebagai satu orang kata kerja, ibadah. No, sebenarnya kerja kita inilah adalah ibadah. Bagaimana kita kerja kita pada ibadah? Itu yang tadi kita bermula dengan niat. Terus semua dengan niat, dengan doa. Itu mudah aja ceritanya, conclusion daripada semua. Tapi tempatnya ni nak tu saya dah biar ambil kesimpulan. Kita tak boleh kita dah ambil kesimpulan dah. Kan? Jadinya maknanya kita di dalam kehidupan kita, apa pun pekerjaan yang kita buat, kita anggap itu adalah sebagai sebuah ibadah. Benda baik. Nilai-nilai yang kita tulis tadi, itu adalah semua ibadah. Allah dah nilaikan pada diri kita, semua itu adalah ibadah. Baik. Seterusnya apabila itu kita dah terapkan, nilai-nilai itu kita telah terapkan, kita setkan dalam minda. Kita ada akal, kita ada fikiran, kan? Kita ada otak kita. Sebabnya binatang diberikan otak, tapi tidak diberikan akal. Manusia diberikan otak dan juga diberikan akal. Suruh kita berfikir. Betul? Semua kita fikir. Kemudian dibagi pula hati. Suruh kita sebagai kita punya penghulu. Baik hati itu, tadi dah bincang kan? Baik hati itu mana baiklah seluruhnya. Baik hati, insyaAllah seluruhnya baik. Kalau kita niat kita dalam kerja kita itu ibadah, seluruhnya kerjaan kita akan jadi ibadah. Bermulanya daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Bermula kita buat kerja, bermula kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan sentiasa dapat pahala, insyaAllah. Hari-hari kita dapat pahala. Kita tak tahu tuan-tuan dan puan, kita tak tahu pun. Waktu bila kita nak ditarik oleh Allah SWT, bila kita nak jemput oleh dia, kita tak tahu. Betul kan? Kita tak tahu pun bila nak dijemput oleh dia. Cuma tarikh dah ada, masa dah ada, waktu dah ada, cuma kita tak tahu bila. Sebab apa? Sebelum kita dilahirkan ke atas muka bumi ni, telah dibagi 3 benda. So wajib kita tahu. Bukan kita tahu, kita yakini. Apa benda? Sebelum kita lahir, agak-agak rezeki. Apa dia? Rezeki. Okey, rezeki lagi.
Ha? Apa dia Pak? Umur. Umur. Oh, umur. Umur dia ada umur lagi. Apa satu lagi yang telah di takdir. Lagi. Pertama tadi rezeki, kedua umur, takdir lah. Lagi kalau saya minta lagi tu, lagilah maknanya bukan tu. Apa lagi? Ada tiga je. Itu yang mana kita Jodoh. jodoh. Dia telah ditetapkan oleh kita ni tiga benda je. Kita susah sangat untuk kita ni meyakini apabila kita duduk atas muka bumi ni, kita yakin kita benda ni. Pertamanya, kematian kita. Tarikh siap, masa siap, waktu siap. Sebab apa? Allah cakap apa? Kita cabut nyawa, dia tidak akan lambat sesaat, even cepat sesaat. Tepat waktu, di mana dan di mana. Betul kan? Betul lah. Kita tak tahu bila. Sebab itu kita kena yakin kematian itu tetap ada. Iman mati itu memang ada lah. Kita yakin tidak akan berlaku benda tu. Seterusnya rezeki. Sudah rezeki. Betul? Rezeki kita Allah letakkan banyak mana. Engkau masyarakat sekarang ni rezeki kau macam ni, rezeki awak macam ni. Tapi kita kena meyakini juga bahawa ada rukun iman yang kelima, iaitu apa? Allah dan kena yakin tak? Kalau tak, kita kena percaya rukun iman, kita kena percaya rukun Islam, kita kena percaya al-ihsan. Itu dah masuk tauhid lah. Tauhid semalam dah selesai dah, kan? Jadi yang saya ni adalah untuk merangkumi segala yang dah berlaku daripada semalam. Tauhid, bekaknya dah hari ini dengan tasawufnya dah masuk. Jadi kita rangkum semua untuk bagi satu sebagai kerja sebagai satu ibadah kita. Kita punya ibadah kita dah tahu dah macam ni. Okey, faham. Dan yang ketiga tadi apa tadi? Jodoh jodoh kita telah ditetapkan, insya-Allah. Kalau rasa macam jodoh kita ni, jodoh ni Allah yang tentukan. Cuma kita kena cari jugalah, kan? Betul tak? Antara 1, 2, 3. Sebab dia dalam Al-Quran pun sebut kahwinlah 2, 3, 4. Dia tu sebut dulu kahwinlah 2, 3, 4, kan? Dia tak sebut 1 dulu. Tapi dia sebut last kan, di akhir dari 1. Apabila itu je kamu mampu. Kalau kamu tak mampu untuk berlaku, adik kahwin je lah 1. Alhamdulillah ada 1, kan? Kalau yang tak ada lagi tu ada. Kadang-kadang kita tahu dari mana kita tahu untuk jodohnya dah ada pergi dulu, kita pun tak tahu, kan? Jadi tu jodoh ni semua telah diruntun, semua telah disetkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masa kita dalam tubuh ibu. 3 perkara. Dan kita yakin benda tu memang berlaku. Di atas bumi ni pun rezeki macam tadi rezeki. Mula dengan niat. Kalau kita maknanya harta itu akan ikut kita apabila kita meyakini bahawa agama ini kita pegang sungguh-sungguh, insya-Allah. Baik. Jadi itulah sebenarnya kita dalam kehidupan kita kerja sebagai ibadah, di mana ibadah yang kita buat adalah bermula daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, insya-Allah. Jadi apa rumusan daripada apa yang ini saya tak nak banyak-banyak lah, sebab sikit je. Nanti kalau nak kita buat LPI banyaklah benda saya nak bagi. Yang ini sebagai orang kata cibisan selain daripada kerja sebagai ibadah, maknanya banyaklah tajuk-tajuk yang boleh kita buat sebagai kita punya muhasabah diri kita. Ini sebenarnya muhasabah diri kita. Kehidupan kita tak tahu. Bermula kita tak tahu sampai mana umur kita, 70, 80, kita tak tahu. Ada sesuatu kita hidup di atas muka bumi ni, banyak ada perkara yang tak selesai. Lagi itulah kita tinggal, kita tak tahu. Mak kita meninggal pada umur 115 tahun. Mati lau. Buat apa? Kita tak tahu lah. Mana kita tahu kan? Apa lagi 100 lebih. Datuk Muhammad umur 80 lebih. Ingat berjuang
kita ingatlah kata sebagai kadang-kadang kita punya motivasi jati diri kita. Oh, demo boleh perjuangkan bukan dia memperjuangkan kemerdekaan, tapi perjuangkan agama. Dia memperjuangkan agama, insya-Allah. Dan kita sendiri berduduk atas muka bumi ni, kita sebagai pekerja, kalau kita perjuangkan agama kita sebagai kita nombor one kita, insya-Allah kerja kita akan jadi settle. Allah memudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Baik. Jadi saya ambil sedikit masa ini adalah sebagai pembuka bicara untuk LDP khususnya akan datang, insya-Allah. Jadi akan datang kita akan buat khusus lagi lah. Jadi saya rasa sampai kali ni juga tadi. Anda solat ke? Tak solat kot. Dia pernah solat ke? Buka juga ke? Apa nak jawab? Okey, saya buka soalan lah, 5 minit je. Tak payah banyak, belum pukul 12, Pak ni tadi pun 5 minit. Ada soalan nak tanya? Kalau nak tanya pun ustaz dia lebih ahli daripada saya. Sejak pukul cakap. Ada? Ada. Ni sebagai saya tak duduk atas, biasa saya tak duduk lah. Saya akan jalan gerak ni supaya sebab saya nak mata tu dia tidak pandang saya jadi pandang, lepas tu kejap ada kejap ada kejap tak ada kejap. Dia tak nak macam tu. Jadi jadi mata tu dia akan bergerak kiri kanan. Kalau saya buat kelas, biasanya saya akan keliling, saya akan tanya lah. Jadi dua hal. Jadi bila kita buat begitu, dia punya penerimaan tu, oh wah, pasti ustaz nak tanya apa, pasti Pak Lang nak tanya apa. Saya ni nama Pak Lang, saya sebenarnya bukan Pak Lang pun, tapi dah duduk di sini ada seorang tu sebab saya orang yang nombor 2. Dia panggilnya Pak Lang, dia terima je lah. Pak Lang pun Pak Lang lah. Walaupun saya dialog, tapi orang panggil Pak Lang pun Pak Lang, saya terima je lah. Kalau jumpa saya panggil Pak Lang, insya-Allah saya jawab. Tak ada masalah. Baik, itu saja sedikit perkongsian bagaimana untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini lah. Maknanya kerja kita ibadah, tapi kerja sebagai ibadah ini adalah kerja adalah ibadah. Even kita buat apa sekalipun itu sudah adalah ibadah. Baik, itu saja daripada saya. Kalau ada silap-silap kesalahan itu adalah daripada saya, mana yang baik itu semua datang dari Allah SWT. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.